Yaman tidak digelar orang Rom sebagai Arabia Felix atau Happy Arabia tanpa sebab. Sana'a, kota yang penuh sejarah ini, saksi kemakmuran yang dikecapi hasil perdagangan pedagang-pedagang Yaman silam. Ibu negara Yaman ini antara bandar tertua dunia, diasaskan oleh Sam, anak Nabi Nuh AS. Sejak 1984, bandar ini diisytihar UNESCO sebagai warisan dunia, menjadikannya monumen paling besar pernah dipelihara badan dunia itu di rantau Arab. Suk Al-Mil atau pasar garam adalah tradisi perniagaan yang berkesinambungan sumber rezeki warganya. Pasar berusia 1000 tahun ini menawarkan 1001 pilihan kepada pengunjungnya sejak sekian lama. Perdagangan serasi dengan budaya Yaman. Sejak zaman Sabak lagi, perniagaan rempah ratus, kemenyan serta mur, sejenis damar yang amat tinggi nilainya zaman itu, menjadi komoditi utama pedagang-pedagang Arab Selatan. Kafilah-kafilahnya membawa barangan berharga itu ke pasaran antarabangsa di Syam yang letaknya jauh di utara. Berakhirnya kerajaan Sabak yang berpusat di Ma'rib digantikan oleh kerajaan Himyar 115 tahun sebelum Masehi, menyaksikan kuasa politik dan ekonomi orang Arab Selatan yang bermula 1000 tahun sebelum Masehi lagi itu berkesinambungan. Namun setelah Raja-Raja Himyar memerintah wilayah selatan ini selama 3 kurun, kuasa itu berakhir juga. Ia berpunca daripada peristiwa hitam yang berlaku antara tahun 520 hingga 534 Masehi di Najran ini. Hari ini, Najran terletak di Arab Saudi. Ia wilayah paling selatan yang bersempadan dengan Yaman. Tidak jauh dari pusat bandar Najran, sebuah muzium arkeologi dan etnografi dibangunkan oleh kerajaan Arab Saudi. Di penghujung era Himyar awal kurun ke-6 Masehi, Raja Himyar terakhir, Yusuf Zunnuwas, melaksanakan dasar keras terhadap rakyat yang menentangnya. Sesiapa yang didapati beriman dengan Nabi Isa AS bakal merasa siksaan kejam, dicampak ke dalam parit api. Dinding kota lama Najran atau Al-Ukhdud ini terkenal kerana ukiran yang ditinggalkan penghuninya. Menjadi tradisi orang Himyar ketika itu menyembah matahari, bulan dan bintang seperti kaum Sabak sebelumnya. Mereka berusaha keras mencapai kemajuan seperti yang dikecapi kaum Sabak. Tetapi yang lebih penting bagi umat Islam ialah peristiwa yang berlaku di Ukhdud ini. Disebut dalam Al-Quran, peristiwa pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di sini dilakukan oleh seorang raja yang zalim. Di dalam hadis disebut peristiwa seorang pemuda yang berani, yang kuat imannya kepada Allah setelah mendapat hidayah, walaupun nyawanya terancam, malah sehingga dia sendiri maut di tangan seorang raja yang zalim. Juga kisah mengenai seorang bayi yang boleh berkata-kata tatkala si ibu hampir dicampakkan ke dalam parit yang berapi oleh raja yang zalim itu. Kata bayi berkenaan, "Sabarlah ibuku, ibu sedang mempertahankan yang hak." Dalam hadis Nabi yang panjang itu, ketegaran pemuda yang beriman mempertahankan akidahnya hingga dihukum bunuh oleh raja yang zalim itu akhirnya telah membuatkan lebih ramai orang Najran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu hanya berjaya dibunuh setelah dia sendiri meminta si raja memanahnya, tetapi dengan syarat raja hendaklah menyebut nama Allah semasa melepaskan anak panah. Pemuda itu juga meminta hukuman bunuh dilaksanakan di hadapan orang ramai. Semasa hukuman dilaksanakan,
Hadirin mendengar nama Tuhan yang dilafazkan oleh Raja. Natijahnya, walaupun pemuda itu tewas di tangan Raja yang zalim, kisah pembunuhan dan ajaran tauhid yang dianuti pemuda itu tersebar ke seluruh Najran. Ekoran peristiwa itu semakin ramai rakyatnya beriman sehingga meresahkan istana Himyar. Raja amat murka. Parit yang dalam digali, dinyalakan api di dalamnya. Sesiapa yang masih mahu terus beriman dicampak hidup-hidup ke dalam api yang marak bernyala. Seperti bayi Masyitah yang menyeru Masyitah tabah beriman semasa hendak dicampak oleh Fir'aun ke dalam kawah yang menggelegak. Kejadian yang sama berulang di Ukhdud ini. Bayi yang masih kecil berbicara menenangkan ibunya agar terus teguh beriman di saat akhir hidupnya sebelum mereka dihumban ke dalam api yang bernyala-nyala. Kempen penyiksaan dan pembunuhan beramai-ramai yang dilaksanakan oleh Raja Yusuf Zunnuwas itu dipercayai berlarutan selama 14 tahun. Orang Najran yang tertindas akhirnya merayu bantuan luar. Kerajaan Habsyah yang dinaungi kerajaan Rom menyerang wilayah Arab Selatan ini pada tahun 534, menyelamatkan masyarakat Masehi Najran sekaligus menamatkan sejarah kerajaan Arab Himyar. Pengaruhnya ditandai dengan binaan ini, Al-Qalis, terletak di tengah kawasan perumahan di kota lama Sana'a. Beberapa dekad sebelum kehadiran Abrahah dengan bala tentera bergajahnya di pinggir Mekah, seorang pemimpin Quraisy bernazar kepada Tuhan. Sekiranya Allah mengurniakannya 10 orang anak lelaki, seorang akan dikorbankannya. 2 dekad berlalu, Abdul Muttalib dikurniakan 10 orang anak lelaki. Tiba masa dia menunaikan nazarnya. Undian pun dibuat. Abdullah, anak bongsu kesayangannya, terpilih. Jadi atas persetujuan para pendeta dan atas persetujuan daripada Abdul Muttalib sendiri, walaupun dia berat sebab dia nak korbankan, akhir sekali maka nyawa Abdullah digantikan dengan 10 ekor unta. Jadi diganti 10 ekor unta. Ringkas cerita, maka diundi kali yang kedua, naik lagi nama Abdullah, dimasukkan lagi sampailah 10 kali undi, dah unta jadi 100 ekor unta. Akhir sekali bila diundi lagi, barulah naik nama unta 100 ekor. Abdullah akhirnya berjaya ditebus dengan 100 ekor unta. Abdul Muttalib amat lega. 100 ekor unta itu dikorbankannya penuh kesyukuran. Melengkapkan kegembiraan keluarga besar Bani Hashim, Abdullah ditunangkan dengan Aminah binti Wahib daripada Bani Zuhrah. Perkahwinan mereka dilangsungkan penuh kegembiraan pada tahun 569 Masehi. Tahun berikutnya dikenali sejarah sebagai Tahun Gajah. Tahun kelahiran Muhammad bin Abdullah ibnu Az-Zabihain. Di antara gelar Nabi kita ialah Ibnu Zabihain. Kalau dalam sejarah disebut Muhammad, di antara gelaran dia ialah Ibnu Zabihain, iaitu anak bagi 2 penyembelihan yang tak jadi. Digunakan dengan gelarannya Ibnu Zabihain, ialah anak daripada 2 penyembelihan yang tak jadi. Apa 2 penyembelihan? Yang pertama ialah semasa Nabi Ismail nak dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Ismail dikorbankan, mana datang Abdul Muttalib, mana datang Abdullah. Jadi bila Ismail tak dikorbankan, maka daripada anak cucu Nabi Ismail datanglah Abdul Muttalib, datanglah Abdullah. Bila Abdullah nak dikorbankan juga pun tak ingin dikorbankan, maka daripada Abdullah lah dia berkahwin dengan Aminah, maka lahir Nabi kita Muhammad SAW, digelar dia sebagai anak bagi 2 penyembelihan yang tak jadi.
Tahun Gajah 570 Masehi itu amat memberi kesan kepada Abdul Muttalib. Bukan kerana 200 ekor unta peliharaannya yang dirampas tentera asing dipulangkan, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kuasanya mengatasi segala-galanya. Abdul Muttalib menyaksikan bala tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha gagal meruntuhkan Kaabah. Bahkan mereka menemui ajal yang amat menyeksakan. Peristiwa yang menimpa bala tentera Abraha disebut di dalam Al-Quran. Yang disebut dengan firman Allah, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi'athamil fil. Sampai habisnya menceritakan bagaimana Allah balas tentera Abraha yang datang nak meruntuhkan Kaabah. Tiba di Wadi Muhassir di pinggir Makkah, gajah-gajah perang yang dibawa dari sana itu tiba-tiba sahaja melutut, enggan bergerak. Dalam kebingungan tentera bergajah itulah muncul kumpulan burung-burung berterbangan di dada langit. Itulah kemarahan tentera Allah, burung ababil, yang akan memusnahkan Abraha dan angkatan tentera bergajahnya seperti daun yang dimakan ulat. Apa yang menyusul ialah kegemparan dan azab sengsara yang membawa maut. Misinya di Makkah gagal. Abraha menderita kesakitan sepanjang perjalanan pulang ke Sana'a dan akhirnya maut di sana. Pembalasan kepada orang yang di hujung hidupnya amat angkuh cuba mencabar Tuhan. Abraha gagal memujuk orang Arab ke gerejanya, juga gagal menyebarkan kepercayaannya. Apabila seorang Arab dari suku Kinanah mencemarkan gereja Al-Qalis dengan najisnya, Abraha akhirnya mendapat mesej yang jelas. Sebagai tindak balas, dia memilih untuk menghukum seluruh orang Arab dengan meruntuhkan pusat ibadat mereka, Kaabah di Makkah ini. Ternyata Kaabah dilindungi Allah. Gajah amat diingati oleh Abdul Muttalib, pemuka Quraisy yang amat dihormati masyarakat Arab Makkah. Kerana pada tahun itulah Allah mengalahkan bala tentera bergajah yang cuba meruntuhkan Baitullah. Tahun itu jugalah Abdullah, anak bongsu kesayangannya yang ditebus dengan 100 ekor unta yang baru saja menikmati alam rumah tangga, tiba-tiba sahaja meninggal dunia semasa dalam perjalanan pulang dari berdagang di Syam. Semasa Abraha bersama bala tenteranya dimusnahkan burung-burung ababil di pinggir kota Makkah, Abdullah bersama kafilah dagangnya berada di Syam. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Yathrib, menziarahi keluarganya. Di sana, dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika itu, Aminah, isteri Abdullah, baru hamil 2 bulan. Untuk isteri dan anak yang bakal lahir, Abdullah hanya meninggalkan 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang pembantu bernama Ummu Aiman. Meninggal dunia dalam usia muda, ternyata Abdullah bukanlah seorang pedagang kaya. Bulan demi bulan berlalu, kesedihan Abdul Muttalib akhirnya terubat apabila menantunya Aminah melahirkan seorang bayi yang luar biasa di sini. Ibnu Hisham mencatatkan, kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kesan yang sangat mendalam kepada pemimpin Bani Quraisy itu. Perasaan Abdul Muttalib bercampur baur antara sedih dan gembira. Sedih kerana Abdullah tidak dapat melihat kelahiran anaknya sendiri, dan gembira kerana dia, Abdul Muttalib, sudah pun bergelar seorang datuk. Sambil air mata berlinangan di pipinya, Abdul Muttalib menggendong cucunya itu dan membawanya ke Baitullah
yang terletak kira-kira 300 meter dari sini. Setibanya di Baitullah, Abdul Muttalib berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah ke atas cucunya agar Allah menjadikan cucunya manusia paling terpuji. Dia menamakan cucunya Muhammad. Sekiranya Abdul Muttalib terus hidup 50 tahun lagi, pastinya dia akan menyaksikan cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan bertuah kekasih Allah, amat dimuliakan di langit dan di bumi. Kerana cucunya itu adalah pembawa risalah Allah, seperti leluhurnya yang membangunkan Kaabah, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maktabah Makkah Al-Mukarramah bukannya perpustakaan awam biasa. Kawasan ini dulunya dikenali sebagai Syi'bi Abi Talib atau Syi'bi Bani Hashim, iaitu kawasan yang pernah dihuni keturunan Bani Hashim. Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan yang terletak di timur Masjidil Haram ini, diasaskan pada tahun 1950 oleh bekas Datuk Bandar Makkah, Syekh Abbas bin Yusuf Al-Qathan. Bangunan ini dibangunkan di atas tapak rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di sini sekadar mengingatkan diri, di sinilah lahirnya insan teragung. Aminah amat bahagia, kasihnya melimpah ruah untuk bayi bertuah. Mengandungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyusahkannya. Selama 9 bulan, bagai tidak terasa membawa kandungan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui ibunya selama 3 hari. Sebelum disusui pula Suwaibah Al-Aslamiyah, hamba bapa saudaranya Abu Lahab. Keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muttalib kembali ceria. Kasih Abdul Muttalib terhadap anaknya Abdullah yang telah tiada tumpah pula kepada cucunya yang baru dilahirkan. Bagi Abdul Muttalib, kebahagiaan menimang cucunya Muhammad mengatasi kegembiraan yang dirasainya semasa menemui semula mata air Zamzam yang hilang, atau semasa Abdullah berjaya ditebusnya dengan 100 ekor unta. Kerana itulah dia sendiri yang menamakan cucunya Muhammad, insan terpuji. Andainya Abdul Muttalib terus hidup 50 tahun lagi, pastinya dia dapat melihat perjuangan getir Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Makkah ini. Hakikatnya, umur Abdul Muttalib tidak cukup panjang untuk menyaksikan cucunya muncul sebagai insan agung, pemimpin terulung, menguasai seluruh semenanjung tanah Arab. Ajarannya jadi anutan manusia di seluruh pelosok dunia. Di utara dan selatan, namanya tersohor, mengajak manusia mentauhidkan Allah, kembali kepada fitrah yang murni melalui jalan Islam berpandukan bimbingan ilahi. Hakikatnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, insan yang dirahmati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi.
Semasa insan pilihan Tuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah, Sana'a di selatan semenanjung tanah Arab ini telah lama wujud. Bahkan sejak zaman Sam anak Nabi Nuh lagi, bandar ini telah dihuni manusia. Orang Arab Quraisy di Makkah juga mempunyai kaitan dengan wilayah selatan ini. Nenek moyang Qusay bin Kilab, tokoh yang menyatu padukan seluruh masyarakat Quraisy Makkah juga berasal dari selatan. Mereka berpindah ke utara berikutan keruntuhan empangan Ma'rib. Semasa Abdul Manaf mewarisi pemerintahan Makkah daripada bapanya, Qusay, aktiviti perdagangan dilaksanakan dengan lebih giat. Anak-anaknya dihantar berdagang ke Syam, Habsyah, Parsi, termasuk di Yaman ini. Setiap pagi beginilah suasana suk atau pasar Al-Mil. Kedai ini menjual roti berintikan daging kisar tumis. Jumlah pelanggan dan gelagat mereka membayangkan keenakan sarapan pagi ini. Perniagaan adalah sebahagian daripada sejarah bangsanya. Ia menyumbang kepada ekonomi negara-negara Arab Selatan sehingga mampu membina tamadun yang berkesinambungan kurun demi kurun. Seperti Sana'a di Yaman, Damsyik Syria juga, kota tua yang sekian lama didiami manusia, sejak milenium ketiga sebelum Masehi lagi. Damsyik bukanlah asing kepada masyarakat Arab Quraisy Makkah. Sebagai pusat perdagangan antarabangsa, kafilah-kafilah dagang Quraisy turut mencari keuntungan di kota ini pada setiap musim panas. Damsyik pernah menjadi rebutan raja-raja agung zaman silam. Justru pengaruh Greek, Rom, Byzantin, Parsi dan Islam berbaur di sini. Kerajaan Arab Utara yang terkenal dengan kota Petranya, Nabatean, juga pernah menduduki Damsyik. Penguasaan Byzantin di Damsyik bertukar tangan kepada orang Islam pada tahun 634. Lelaki ini menjual air asam boy di Suk Hamidiyeh. Hilang dahaga walaupun belum meneguk air apabila melihat gelagatnya. Apabila moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hashim, meneruskan perniagaan keluarga, dia mengambil langkah keselamatan dengan membuat pakatan dengan kabilah-kabilah Arab di sepanjang laluan utara selatan. Pakatan itu membolehkan pedagang berulang-alik dengan aman. Mereka sentiasa mencari jalan agar urusan perniagaan berjalan lancar, antaranya memperkenalkan bulan-bulan yang diharamkan berperang. Kawasan ini terletak kira-kira 30 km dari pusat bandar Taif, Arab Saudi. Suatu masa dulu, ia lokasi yang terkenal dalam sejarah Arab Jahiliyah. Yang tinggal hanya sedikit dinding dan runtuhan batu. Sunyi dan tak berpenghuni. Tapi satu masa dulu tempat ini meriah. Meriah dengan pelbagai kegiatan perdagangan dan kesusastraan. Tempat ini dikenali sebagai Pasar Ukas, Rampiran Taif. Terletak di tengah-tengah laluan dagangan utama satu masa dulu antara Syam, melalui kota Makkah dan Yaman. Setiap 1 hari bulan Zulkaidah hingga 10 Zulkaidah, antara bulan yang diharamkan berperang, pedagang akan datang membawa pelbagai dagangan mereka. Para pemuisi, para penyair mempersembahkan bakat mereka. Suasananya seperti sebuah expo ataupun karnival. Setelah selesai di sini, mereka akan bergerak pula menuju ke Padang Arafah, sebuah lagi pasar lama dikenali sebagai Majanah di penghujung bulan Zulkaidah. Kemudian pada awal Zulhijjah, mereka bergerak pula ke satu lagi pasar dikenali sebagai Zulmajas, sebelum mereka bergerak pula ke kota Makkah untuk menunaikan haji. Pasar Ukas
Hadas diadakan sekali setahun antara 1 hingga 20 Zulkaidah. Ia menandakan bermulanya musim haram berperang yang berlangsung selama 4 bulan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Peraturan bulan-bulan yang diharamkan berperang atau Ashhurul Hurum ini dipersetujui bersama kabilah-kabilah Arab bertujuan memberi jaminan keselamatan kepada golongan pedagang dan juga jemaah haji. Hasilnya, urusan perdagangan kaum Quraisy berjalan dengan lancar, sekaligus memberi pulangan lumayan. Perjalanan orang yang mahu menziarahi Baitullah juga terjamin selamat. Sistem itu turut menjadikan Makkah dan kawasan sekitarnya pusat persinggahan kafilah dagang yang berulang-alik dari utara ke selatan dan sebaliknya. Tambahan pula, Makkah mempunyai sumber air sebagai bekalan mereka meneruskan perjalanan. Makkah sebagai kota ibadat yang menempatkan Kaabah menarik pelbagai suku kaum Arab menziarahinya. Kota suci ini juga menawarkan peluang-peluang perniagaan yang menguntungkan kepada masyarakat Quraisy, melahirkan golongan saudagar-saudagar kaya, meningkatkan taraf hidup masyarakat Makkah keseluruhannya. Golongan bangsawan Quraisy yang berada mempunyai pilihan cara untuk membesarkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka dibesarkan jauh di pedalaman dengan mengupah para pengasuh yang terpilih. Ibu susu dari daerah pedalaman akan mengunjungi keluarga berada, menawarkan khidmat asuhan terbaik. Bayi seawal usia seminggu akan dibawa pulang ke pedalaman untuk diasuh, kadangkala sehingga usia anak mencecah 7 tahun. Dalam tempoh itu, sekali-sekala anak akan dibawa ke Makkah menziarahi ibu bapa kandung mereka. Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 570 Masehi, seorang anak yatim dilahirkan, Aminah binti Wuhaib, di sebuah rumah di timur Masjidil Haram ini. Bapanya, Abdullah, meninggal dunia di Yathrib ketika dia baru 2 bulan dalam kandungan. Sejurus lepas dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa bayi yatim itu ke sini, mendoakannya di hadapan Kaabah, menamakannya Muhammad, mengharapkan Allah menjadikan cucunya manusia paling terpuji. Ketika itu, peristiwa batu-batu berapi berguguran dari langit dilepaskan oleh burung-burung ababil ke atas bala tentera bergajah di pinggir kota Makkah baru beberapa bulan berlaku. Di sisi Baitullah, Abdul Muttalib dapat merasakan cucu di pangkuannya amat istimewa. Kerana itulah nama yang diberikannya juga luar biasa. Muhammad bukan nama yang biasa digunakan orang Arab Quraisy ketika itu. Apabila ditanya orang, kenapa nama Muhammad yang dipilih untuk cucunya, Abdul Muttalib menjawab, "Aku memilih nama itu dengan harapan dia akan menjadi seorang yang terpuji di sisi Allah dan makhluknya." Budaya masyarakat Arab dulu kala, mereka menyerahkan bayi untuk disusukan orang lain. Aminah menyusukan anaknya selama 3 hari sebelum diserahkan kepada Suwaibah Al-Aslamiyah, hamba Abu Lahab. Satu hari, rombongan suku Sa'ad bin Bakar tiba di Makkah. Wanita-wanita suku Sa'ad yang terkenal sebagai ibu susu itu berjalan berhari-hari dari perkampungan yang terletak di kawasan pergunungan 400 km di tenggara Makkah. Kehadiran mereka memang dinantikan. Kota Makkah yang sesak dirasakan kurang sesuai untuk bayi membesar. Aminah mahu bayinya
diasuh dalam suasana pergunungan yang bersih dan menyegarkan. Menjejaki perkampungan Bani Sa'ad bukannya mudah. Terletak jauh di pedalaman, 2 jam perjalanan dari pusat bandar Taif, 2 jam lagi merentas laluan berbukit sebegini. Perbezaan bahasa bukan halangan, asalkan tahu rahsia dan kata kuncinya. Senyuman yang ramah dan ungkapan Halimatus Sa'adiyah. Pemandangan yang sama 1480 tahun lalu semasa Halimatus Sa'adiyah pulang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampungnya. Di Makkah, Halimatus Sa'adiyah ditemani suaminya Haris dan bayinya yang masih menyusu. Selepas beberapa hari, semasa rombongan pengasuh bersiap untuk pulang, Halimah masih gagal mendapatkan bayi untuk diasuh. Daripada pulang dengan tangan kosong, Halimah menemui Aminah, menawarkan dirinya untuk menyusu bayinya. Jadi sinilah kalau kita baca sejarah, kita tengok macam mana Nabi ini bila dia datang pada Halimatus Sa'adiyah, macam satu pakatan, satu macam dirancang. Bila dia datang pada Halimatus Sa'adiyah, macam dia nak sangat. Kebetulan situ pula susu Halimah yang sebelum ni pun dia mana nak juga. Tapi bila Muhammad